Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka ia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Ia menjawab, nikmat itu telah aku gunakan untuk berperang kerana membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, iaitu kepada orang yang mengaku dia mati syahid tadi, engkau bohong. Engkau bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli dan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya sama-samalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini diberikan kesempatan dan kelapangan untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab hadis 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah malam ni kita pergi kepada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 yang tajuknya syahid. Syahid ni orang mati syahid lah. Alim. Alim ni orang yang berilmu. Qari. Qari ni orang yang pandai baca Quran. Dan dermawan. Orang yang suka menderma. Yang akan masuk neraka. Aduh. Malang tuan-tuan. Kan? Tadi tengok awal macam sedap je. Syahid. Alim. Qari. Dermawan. Yang akan masuk neraka. Pasal apa pula masuk neraka? Baik, kita baca dulu hadis ni tuan-tuan. Baru kita tahu punca dia. Kenapalah orang-orang yang hebat macam ni masuk neraka ni tuan-tuan. Takut lah. Kita baca dulu. Hadis dia panjang sikit. Bukan panjang sikit, panjang boleh tahan lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha
Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kazabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqalu qari'un. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kazabta walakinnaka fa'alta liyuqal jawadun. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka ia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Ia menjawab, nikmat itu telah aku gunakan untuk berperang kerana membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, iaitu kepada orang yang mengaku dia mati syahid tadi, engkau bohong. Engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang adalah tujuan supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang yang berani, dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Orang itu lalu diheret ke atas mukanya sehingga ia dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu agama dan ia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu, dan ia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Lalu ia menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan aku juga membaca Al-Quran untuk mencari keredaanmu. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kepada orang yang berilmu dan rajin baca Quran tadi, Allah Taala kata apa? Engkau bohong. Hang tipu. Engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran.
dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Orang itu lalu diheret ke atas mukanya sehingga ia dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya dan dikurniakan kepadanya bermacam-macam harta benda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkannya. Maka ia pun mengingatinya kembali. Kemudian Allah taala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat ke atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Ia menjawab, tiada suatu jalan yang engkau mahukan supaya diberikan derma kepadanya, kecuali telah aku dermakan hartaku kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, engkau bohong. Engkau menderma supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan, dan telah dikatakan orang begitu kepadamu. Orang itu lalu diheret di atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat riak dan mencari-cari pujian daripada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah orang-orang yang hebat dari sudut amalan, dari sudut ibadat, tetapi malangnya Allah sumbatkan mereka ni dalam api neraka. Siapakah di antara kita ni tuan-tuan yang mana bila beramal, beribadat akhirnya masuk neraka? Siapa nak? Siapa pun tak nak. Tapi inilah yang dikatakan penyakit orang baik-baik, bukan penyakit orang jahat. Orang jahat dia tak berjuang dalam Islam. Orang jahat dia tak datang mengaji, dia tak sampaikan ilmu. Orang jahat dia tak derma. Orang jahat dia ada kerja dia. Kerja jahat lah. Ni kerja orang baik-baik tuan-tuan. Masalahnya ni kerja yang baik. Tetapi malangnya kerja yang baik ini Allah sumbatkan orang ni dalam neraka. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang yang mati syahid. Mati di jalan Allah. Dia berperang tuan-tuan, mempertaruhkan nyawa dia, harta benda dia. Berperang, mati. Di akhirat nanti bila Allah tanya tentang kesyahidannya itu, dia pun mengaku, aku ni memang orang yang berani apa semua, aku berjuang untuk agamamu ya Allah. Tapi Allah Ta'ala kata kamu bohong, kazabata. Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Sebab Allah Ta'ala lebih tahu. Orang lain tak tahu, tuan-tuan. Orang lain tak tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia tersebut. Kita tak tahu. Tuan. Dia mengaku dia berjuang fi sabilillah. Bayangkan. Oi, bersungguh-sungguh berjuang. Mati pula tu. Tengok-tengok dia berjuang bersungguh-sungguh tu bukan kerana Allah. Sebab tu dalam hadis yang lain yang sebelum ni, bila ditanya siapakah orang yang dikatakan li'a'la kalimatullah, orang yang berjuang fi sabilillah ini, ada orang yang berjuang kerana nak tunjuk dia berani. Ada orang berjuang nak tunjuk dia hebat. Ada orang berjuang kerana nak balas dendam. Ada orang berjuang kerana nak meluahkan kemarahan. Ada orang berjuang kerana nak pangkat dan kedudukan. Yang mana satu yang dikatakan berjuang? Lalu Nabi mengatakan orang yang dikatakan berjuang ialah mana tujuannya li'a'la kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berjuang untuk meninggikan agama Allah, yakni agama Islam. Ni baru kata betul-betul orang berjuang. Bila orang hina Islam, orang mempermain-mainkan Islam,
Hari ni kecoh, Black Friday. Tuan-tuan tahu apa Black Friday? Bila enactment syariah Islam di negeri Kelantan digugurkan, bila mana adanya seorang peguam, dia bawa perkara ni ya untuk supaya dibatalkan enactment ini. Kononnya kerana bertentangan dengan apa yang dah ada di federal. Habis daripada 10 hakim 9 hakim, 6-nya Islam, 3-nya bukan Islam, 1 je yang menyokong, iaitu Hakim Besar Sabah Sarawak. Dia seorang je yang sokong. Yang lain semua menentang, sokong supaya dianya dihapuskan. Malang tak malang tuan-tuan? Malang. Ini satu peristiwa malang bagi kita. Bila mana dilupuskan, dihapuskan, mananya enactment di negeri-negeri lain pun yang seumpama yang ada di Kelantan ni bakal juga akan dihapuskan. Sedangkan kuasa ni, kuasa undang-undang Islam ni ada pada raja pada setiap negara, setiap negeri. Dia cuba nak melemahkan kuasa-kuasa yang ada pada sultan. Cakap tak langsung kita nampak benda-benda macam ni. Bukan sekadar dia nak melemahkan agama Allah, tapi nak melemahkan juga kuasa yang ada pada raja-raja kita, tuan-tuan. Sikit demi sikit dia kikih. Tak tahulah apa pasal tiba-tiba dia bangun, dia apa peguam ni, tak tahulah siapa di belakang dia, bersungguh-sungguh nak menghapuskan undang-undang yang ada, yang sedia ada. Mana ada undang-undang yang sifatnya untuk menjatuhkan kehidupan manusia, melainkan tujuannya untuk menegakkan keadilan. Tuan-tuan cuba tengok senarai undang-undang yang dihapuskan itu. Cuba tuan-tuan tengok, banyaklah dalam internet pun dah banyaklah ni. Semua berkaitan, perkara yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Kenapa nak kacau? Kita pun tak faham. Jadi kita bangun, sama-sama kita menyatakan, menzahirkan pendirian kita. Kita tak setuju di atas tindakan ini. Kenapa ini boleh berlaku? Dalam keadaan dia sendiri pun orang Kelantan, dia mendakwa dia pun orang Kelantan, lawyer tu. Nampak? Dia sendiri tak suka pada undang-undang Islam, enactment Islam yang ada di negeri Kelantan. Bahaya, tuan-tuan. Dia boleh berjangkit pada negeri-negeri yang lain. Tuan-tuan tengoklah nanti kalau tak percaya. Ini satu orang kata hari malang lah bagi kita. Tak seharusnya sewajarnya berlaku. Jadi orang yang benar-benar berjuang Islam bangun, menyatakan, menzahirkan perkara yang benar, pendirian mereka untuk menegakkan Islam. Bukan mudah, tuan-tuan. Nak menjadi pejuang yang benar-benar menyerahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk Islam ni. Ramai juga ada di antara mereka ini yang sifatnya kepura-puraan. Nampak macam berjuang, tapi rupa-rupanya ada kepentingan. Nakkan harta, nakkan pangkat, nakkan kedudukan, nak gaji banyak, nak peruntukan, tak dapat peruntukan, berpaling tadah. Kamu kalau berjuang, nakkan peruntukan, lebih baik awal-awal lagi beritahu pada rakyat. Aku ni jadi pemimpin, aku nak pastikan dapat peruntukan secukupnya, baru aku boleh memimpin. Tidak bila dia tak dapat peruntukan, dia berpaling tadah, sedangkan rakyat menyokong dia. Apa cerita? Nampak? Apa cerita orang macam ni? Ya. Kita panggil munafik kan, dia marah. Tapi perangai itu ada. Rakyat jadi benci. Kita ni punyalah setengah mati sokong dia. Tiba-tiba dia berpaling tadah. Macam mana nak jadi pejuang, tuan-tuan? Saya kenal lah beberapa orang kawan-kawan yang mana memang pemimpin mereka tak dapat peruntukan, gaji pun lambat, pakai pun selipar murah, tuan-tuan. Wakil rakyat pakai selipar murah, kereta saga. Allahu Akbar.
Kereta kita pun hebat lagi pada kereta wakil rakyat. Tapi peruntukan tak dapat. Duit gaji, duit apa yang ada, habis. Rakyat nak itu, nak ini, mengadu macam-macam. Dia peruntukan tak dapat, tuan. Terpaksa lah pakailah duit kawan-kawan, kumpul duit jemaah ni, bantu apa patut. Tapi nak berpaling tadah? Tidak sama sekali. Ini barulah pejuang sebenar. Pejuang yang tulen. Nampak? Ini dah baru digertak sikit, dah terus jadi yes man, terus berpaling tadah. Berjuanglah bersungguh-sungguh. Kalau kamu betul-betul kamu kata berdarah pejuang, oh, dengar kalau sembang takut tuan-tuan. Oh, ni mengalir ni darah Datuk Maharaja Lela. Oh, mak oi. Kan? Datuk Sago, Mak Kilo. Hebat benar, dengar takut. Kan? Baru getak sikit, cabut lari. Paling tadah. Apa cerita? Jadi maknanya kalau nak berjuang, berjuanglah kerana Allah. Bukan kerana jangan ada kepentingan yang lain. Dunia kamu dihina, akhirat ni tengok akhirnya apa Nabi sebut? Diheret mukanya. Lalu disumbatkan dalam neraka. Allah, hina tuan-tuan. Bukan seret pakai kaki, seret pakai muka. Dalam hadis ni sebut golongan ni. Seret pakai muka, sumbat dalam neraka. Allah. Tu golongan yang pertama. Yang keduanya, orang yang berilmu. Orang yang banyak ilmu. Allah bagi kebijaksanaan. Hebat. Ilmu agama ke, ilmu akademik ke, hebat. Mengaji tinggi. Sama ada dia mengaji di pondok-pondok ataupun dia masuk universiti. Belajar sampai dapat ijazah. Dah ada ijazah buat master. Dah ada master buat PhD. Dah ada PhD satu buat PhD satu lagi. Udah ada dua buat tiga. Oh, mak hebat benar. Dia bijak tuan, bijak. IQ dia tinggi. Dia rajin belajar, dia suka belajar. Belajar setinggi-tingginya. Bagus, bukan tak bagus. Menuntut ilmu ni memang bagus sangat-sangat. Setinggi mana yang kita mampu. Tetapi ingat, orang yang berilmu Allah akan tanya juga. Mana kamu guna kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kamu itu? Seperti mana hadis ini tadilah. Lalu dia kata, aku dibekalkan dengan ilmu yang banyak, lalu aku mengajarkannya kepada orang lain, supaya orang lain dapat manfaat. Aku boleh buat perkongsian ilmu. Orang macam ni Allah Ta'ala kata, kazabta. Kamu bohong. Allah. Bayangkan, ilmu tinggi. Mungkin dia tahap ulama' ke, orang alim ke, cendekiawan ke, bijak pandai ke, tak kira lah apa orang nak panggil tuan-tuan. Terkenal dia, semua orang kenal dia. Bila dia mengajar ke, bila bagi ceramah ke, bagi kuliah ke, bagi diskusi ke, forum ke, tu dia tip-top. Cakap pandai. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih, hadis ni dhaif. Oh, mak oi. Takut dengarnya. Dahsyat ustaz ni, hebat. Tapi malangnya Allah Ta'ala kata golongan ni kazabta. Bohong. Sebenarnya kamu nak orang katakan pada kamu ni alimun, orang alim. Ataupun ulama, dan telah dikatakan orang begitu kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia nak gelaran, dia nak orang pandang dia ni sebagai orang alim, ulama. Ana ni ulama, Syekh. Oi, ada ke orang mengaku diri dia ulama, tuan-tuan? Ada ke? Kan? Ulama yang kita kata dia ulama pun tak pernah mengaku diri dia ulama. Ulama ni sifat dia merendah diri. Tawadhu'. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Orang yang paling takut pada Allah. Siapa dia? Orang yang berilmu ataupun ulama tadi, orang alim tadi. Ibarat rasminya padi, makin berisi makin tunduk, makin berisi makin tunduk, makin tawaduk. Bukan makin besar kepala, makin rasa dia hebat. Anak profesor, anak doktor, anak ada PhD. Entah mengaji kat mana? Entah mengaji kat mana? Berapa PhD entah ada? Entah ingat senang nak bentang tesis pada profesor ni. Profesor Arab pula tu. Oh mak. Aduh, adalah kan. Kenapa cakap macam tu? Apa tujuan dia? Apakah dia nak orang kagum pada diri dia? Kerana kehebatan, mengaji tinggi, ilmu banyak, ada PhD itu, PhD ini, ada gelaran doktor, profesor madya dan sebagainya. Dia nak orang tahu kot. Saya lebih suka orang tak tahu saya ni ustaz. Kadang-kadang biar panggil pakcik lah. Panggil pakcik. Pakcik. Woi ustaz tu. Tak apa nak panggil pakcik pun. Tapi jangan panggil pakcik, panggil abang dia bagus. Rasa muda sikit. Nampak tak? Pakcik. Kan? Saya kalau balik sekolah lama saya tuan-tuan di Mahat tu, jumpa ustaz lama, tok guru kata lama tu, punya tak ada nak cerita lah pasal kita ni. Sebab mereka ni tak ngaji tinggi macam kita. Ustaz-ustaz saya dulu, mereka tak ada ijazah pun, tak ada master pun, tak ada PhD pun. Tapi kita balik jumpa diorang, tak ada lah kita kata, anak sekarang dah ada master dah. Ustaz, tak ada. Saya tak cerita pun. Tak pernah cerita. Kecuali ditanya. Kan? Benda yang saya cakap, saya ilmu tak ada ustaz. Banyak mengaji daripada ustaz. Ilmu saya dapat banyak daripada ustaz. Dia akan cakap macam tu. Nak kata saya mendabik dada, saya banyak ilmu, saya mengaji tu, mengaji ni, bab ni, tesis saya macam ni, saya punya research saya dalam bidang ni, bidang. Saya tak cerita tuan. Pada guru-guru saya tak cerita. Saya tak nak mereka rasa kerdil bila berada di hadapan saya. Saya nak saya sendiri yang berasa kerdil bila berada di hadapan guru-guru saya. Itu saya. Saya tak cerita tuan. Saya anggap mereka lagi hebat pada saya. Walaupun mereka tak ada ijazah, mereka tak ada diploma apa pun tak ada. Tapi mereka lah orang hebat. Pakai keplekat je mengajar dulu tuan. Mengajar nahu, mengajar saraf, mengajar bahasa Arab. Tuan, kita ni itulah. Bila ada ilmu, jangan kita rasa besar diri dengan ilmu yang kita miliki. Ingat Allah Ta'ala tak tahu ke? Mana kamu bawa ilmu kamu tu? Jangan bila dah ada ilmu kamu gunakan atas tujuan-tujuan yang lain, kepentingan yang lain, nak dapat kedudukan, nak dapat pangkat, nak dapat gelaran, nak dapat habuan-habuan dunia. Kalau nak panggil anak, berhubunglah dengan PA anak. Oh, ada PA lah ni. Kita pun call PA. Ni kita berapa nak bayar kat ustaz ni? Biasa ustaz dalam 3,500. Tu dia, tengah-ngah kejap. Kan? Nak bagi tazkirah kalau setengah jam biasanya dalam 1,500 lah. Setengah jam, 1,500 tuan. Tu dia kata apa? Nampak? Bukanlah nak kata salah. Kan? Tapi kita jumpa ramai lagi orang alim tuan-tuan. Orang yang hebat-hebat yang tak pernah letak harga. Tak pernah. Berapa nak bagi-bagi ya? Tak pernah. Nampak ramai. Orang yang hebat termasuk selebriti pun saya kenal. Pulanglah. Berapa nak bagi-bagilah. Ada yang bagi balik pun ada. Dah bagi balik. Ada? Kita kenal lah. Orang yang memang warak. Orang yang memang tawaduk. Saya tak sampai tahap tu lagi. Bagi-bagi balik. Belum lagi lah. Tapi kalau nak saya bagi. Tak ada masalah tuan. Saya bagi balik. Ada surah yang tak mampu. Tak mampu. Tak ada duit Ustaz kami tabung. Tak apa. Saya mengajak free. Free.
Ada. Masih sampai sekarang ada. Tapi surau ni janganlah. Kesian lah minyak isi minyak tu. Tu je lah. Ini yang memang sengkek lah, tak ada duit langsung. Allah. Tak tahulah berapa dia punya, saya pun malas nak cakap banyak. Tak apa, anak ngajar macam biasa. Jangan risau. Nampak tak? Tapi ada orang lain yang lagi hebat. Ada orang lain yang jauh lagi hebat, tuan-tuan. Yang kita kenal. Yang dirinya betul-betul dia ni serah pada Allah, nak sampaikan ilmu Allah pada umat manusia. Masya Allah, ada orang jenis macam tu. Kan? Ini ada kadang-kadang setengah tu baru tu dah tahun 2 ni duk bagi kuliah sana sini, dah pakai BMW 5 Series dah, tuan. Oh, dah pakai kereta mewah dah. Sekali ceramah 3-4 ribu. Tak boleh pakai BMW ke? Kemas ha. Saya tiap-tiap malam mengajar, tuan. Kalau saya kenakan bayaran macam tu, tak, saya tukar kereta baru lah. Minta pakai kereta buruk tu. Lepas tahun ni habis bayar. Nak habis bayar pun jenuh, tuan. Dah tercabut dah bumper depan tu. Sabar je lah. Tapi kita itulah, ingat pesan tok guru kita dulu. Jangan minta. Orang nak bagi terpulang. Biarlah kita ni ada keikhlasan dalam kita nak menyampaikan ilmu kepada orang lain ni. Jangan kita rasa besar diri. Tu pesanan-pesanan lah tuan-tuan guru kita, tuan-tuan. Ya. Jadi jangan sampai kita ditemplak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata kazzabta. Kamu bohong. Kamu nak dikenali sebagai ulama. Orang panggil, dia tu ulama. Ana memang golongan ulama Syekh. Allahu akbar. Ya. Ana ni antara yang paling alim lah kira dalam Kuala Lumpur ni. Allahu akbar. Ya. Tak ada orang alim mengaku, tuan. Tak ada. Orang alim ni dia rendah diri. Dia tawaduk. Walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan yang Masya Allah, tapi dia tak akan mengaku dia orang hebat. Ada guru seorang tu mengajar master, tuan. Kitab Qaidatul Fiqh tu, kitab apa? Ashabun Nadzair apa? 2 jilid tebal-tebal tu, ngajak kelas master kami tu. Bila minta mengajar surau, ustaz jemput ngajak kat surau kami, saya ni boleh tak ustaz ni? Ana tak ada ilmu, Syekh. Dia cakap ana tak ada ilmu, Syekh. Orang dah push dah, mailah mengajar surau. Ana tak ada ilmu, Syekh. Tak reti nak ngajak ni. Padahal ngajak kitab punya hebat, tuan. Ngajak budak-budak master ni, bayangkan. Tu pun dia kata dia tak ada ilmu. Dia tu memang terkenal lah kerana sifat tawaduk dia. Memang tawaduk. Kami panggil dia apa dah? Nama lah. Memang ciri-ciri tawaduk tu memang hebat lah dia ni. Masya Allah. Padahal ilmu dia menggunung tinggi, tuan-tuan. Ilmu dia menggunung tinggi. Tapi sifat rendah diri dia, ya Allah. Kita pun, Ustaz janganlah macam tu, Ustaz. Susah sangat nak ajak dia apa semua. Dia mengajak macam tu je lah. Itulah. Ya. Baik, kemudian yang ketiganya, siapa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini? Orang yang pandai baca Quran. Kalau mengaji tu bunyi macam Tok Imam Mekah tu. Tak boleh challenge sebiji. Kejap bunyi macam ni, kejap qiraat ni, kejap qiraat ni. Dia punya lahu mengasyikkan. Tapi Allah Ta'ala tahu. Dia kata dia mengaji untuk Allah. Baca kuat-kuat. Habis satu flat boleh dengar tu. Siapa tarik baik punya tu? Wallah. Dia punya tarik punya panjang. Boleh semua dengar tu. Pakai mikrofon lagi. Duk rumah mengaji pakai mikrofon. Ya Allah. Untuk apa?
Allah Ta'ala lebih tahu. Dia kata, dia mendakwa, dia mengaji kerana untuk Allah. Allah Ta'ala kata, kazabta. Kamu bohong. Kamu mengaji, baca Quran kerana nak dikatakan kamu ni qari. Orang yang pandai membaca Quran. Kalau perempuan qari'ah, betul tak? Dia tu qari'ah tu. Patutlah baca. Nampak? Dia nak orang panggil dia qari. Entah saya dulu qari lah, pernah menang ni Kuala Lumpur dulu. Ya ke? Nampak? Baca ayat-ayat Allah tapi bukan kerana Allah. Kerana nak menunjukkan kehebatan. Kalau dia jadi pak imam semayang lagi lah, dia punya tarik lah. Baru ni saya dapat komplain kat masjid saya tu lah. Pak imam kami ni qari. Bila dia baca tuan-tuan, ayat tu tak panjang sangat lah. Tapi bila qari ni ayat pendek jadi panjang. Betul tak? Kan? Bila dia baca tu, apa namanya, jadi panjang. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum. Kan ayat dia pendek je. Kalau kita biasa, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya. Kita pendek. Tapi bila qari baca dia jadi panjang kan. Panjang lama. Itu bukan komplain. Baca sedap. Tip top dia qari tu. Satu negeri lah dia pernah menang. Tu bukan komplain. Panjang sangatlah ustaz katanya. Orang tua-tua duduk belakang tak larat tunggu bila nak rokok, bila nak rokok ni. Panjang sangat. Kan? Dia ayat dia pendek tapi cara dia baca qari tuan. Sedap. Kan? Kalau semain tarawih orang macam tu, biasa habis pukul 10, 12 lah. 12.30 baru habis. Tinggal dia seorang kan saya kaya. Hal lain cabut dah. Nampak? Lepas tu jangan terlalu sangat. Baca macam biasa je lah. Lain lah kalau kamu diminta baca Quran dalam majlis. Ataupun tilawah Al-Quran ke. Tak apalah. Tariklah panjang mana pun. Bawalah qiraat mana pun. Tengok pada tempat lah. Ya? Ataupun gunakan qiraat-qiraat yang mudah. Jangan beratkan sangat. Jadi itu yang terbaik lah bagi orang yang pandai baca Quran. Nampak? Ya? Jangan sampai Allah Ta'ala menemplak kita ni, kamu nak orang panggil kamu qari. Sebenarnya batulah kamu beria-ria baca sedap-sedap depan orang. Jangan tuan. Ya. Biarlah kita baca itu kerana Allah. Banyak kelebihan pahalanya orang yang bila dia baca Quran ini kerana Allah. Banyak. Ya. Kemudian yang terakhirnya siapa? Dermawan yang juga masuk neraka kata Nabi dalam hadis ini. Orang yang kuat derma tuan, bayangkan. Bagi sumbangan sana, derma sana, infak sana, tolong sana, masuk neraka. Ya Allah. Pasal apa? Bila Allah Ta'ala tanya, ya Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang murah kepada aku. Duit aku banyak, harta aku banyak. Dan aku gunakan untuk menolong orang lain. Aku bantu, aku derma, aku sedekah. Tapi Allah Ta'ala kata, kazabta. Kamu tipu. Allah. Kamu nak, kamu derma tu, kamu nak orang kata pada kamu, Jawad. Ada tak orang nama Jawad? Ada kan? Jawad ni maknanya dia pemurah. Dia tu pemurah lah. Dia tu ya Allah, pemurahnya. Nampak? Dia nak orang kata kat dia macam tu. Sedekah ni benda baik. Pahala banyak sedekah ni tuan-tuan. Tapi malangnya kalau silap pembawaannya, neraka perginya.
kerana dia bersedekah nak menunjuk-nunjuk. Sedangkan Nabi kata kalau sedekah ni ibaratnya kalau tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak sedar. Tangan kiri tak perasan. Kalau boleh macam tu, biar orang tak tahu. Ni dak, ini derma saya Haji Bakhil. Tu dia, tunjuk orang. Untuk Ramadan. Tulis nama saya betul-betul ya. Kalau boleh nombor IC, gelaran saya, Haji jangan lupa Haji. Ni derma saya untuk Ramadan. Dia nak buh nama. Tak salah tulis nama. Tapi niatlah untuk menggalakkan orang lain. Tapi kalau orang yang ni dia tak mau nama dia ditulis. Tulis hamba Allah, Allah Ta'ala, hamba Allah saja. Tulis kat papan whiteboard tu hamba Allah dah. Yang tahu tu bendahari AJK Surau je yang tahu. Ni dah nak buh nama. Boleh buh nama, tak apa, tapi niat tu. Tujuan aku nak galakkan orang untuk menderma macam aku derma. Macam saya lah kadang-kadang ada live macam ni. Kan? Saya izinkan apa nama Cik Rahman kita buat live ni. Supaya orang lain dapat manfaat. Bukan saya nak cari glamour. Saya mana dapat royalty apa pun. Tak ada apa pun. Tak, memang saya niat pun supaya benda yang saya sampaikan ni boleh pergi pada orang lain. Sampai pada orang lain. Bukan nak cari glamour. Glamour lah kuis. Keluar muka YouTube. Keluar dalam Facebook, Instagram, TikTokers. TikTok. Tak. Supaya orang mendapat manfaat daripada ilmu ni. Tak. Bukan saya nak ambil apa untung. Saya tak ambil pun. Sekupang pun saya tak nak ambil. Kalau bagi pun saya tak nak. Yang penting, benda yang kita nak sampaikan ni dapat disebarkan kepada manusia lain. Kadang-kadang saya sendiri buat rakaman Facebook, live lah dan sebagainya. Sebab apa? Tu jawab. Bukan nak cari glamour. Tak. Orang puji tu biasalah. Hebat ustaz kuliah. Hebat. Dia ustaz berapi nampak malam ni. Macam-macam lah orang kata. Janganlah kita pula lagi kita memang biasa lah tu. Jangan macam tu pula. Kita yang kata Allah share, bolehlah ilmu sikit kongsi macam mana. Kita tunjuklah rendah diri kita. Nampak? Tujuan kita lillahi ta'ala. Begitu juga orang lain. Bila buat suatu benda tu jelas. Kalau boleh tak mau tunjuk ke orang. Biar saja Allah Ta'ala saja yang tahu. Ini tak dia nak dikenali. Orang panggil dia, dia tu pemurah, jutawan paling pemurah kawasan kita, dia lah. Dekat kawasan ni dia ni lah yang paling ya Allah pemurahnya. Habis ya? Habis tuan. Pahala tu melayang. Melayang hilang. Bila mana dia berkehendakkan kepada puji-pujian daripada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Inilah yang saya katakan tadi penyakit orang baik-baik. Tak kiralah apa jua kebaikan yang kita buat. Orang yang berjuang fi sabilillah, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang hebat bacaan Quran, orang yang bersedekah, orang yang suka menolong orang, berbuat kebaikan sesama manusia, orang yang rajin beribadat, datang surau, rajin semayang, rajin zikir, rajin baca Quran dan seumpamanya apa saja kebaikan yang tuan-tuan buat. Pastikan kita betulkan niat kita lillahi ta'ala. Janganlah ada rasa nak menunjuk-nunjuk ataupun apa yang dinamakan riak. Riak tuan-tuan. Sebab apa bahaya riak ni? Sebab riak ni dikatakan, ni yang dikatakan penunggang agama. Penunggang agama. Dia menggunakan agama ni, kehebatan dia dalam agama ni untuk mendapat kelebihan-kelebihan dari sisi manusia. Kerana hebat dia berjuang tadi, dia dinaikkan pangkat, dapat gaji. Kerana kehebatan dia pandai bercakap, pandai berceramah, orang lantik dah jadi sekian-sekian.
Lantik dia jadi mufti, lantik dia jadi panel syar'i, lantik dia jadi itu ini, bagi kenaikan gaji, bagi itu, bagi ini, bagi gelaran. Bukan. Nampak tak? Ni kata penunggang agama, dia menggunakan agama tu nak dapat kehebatan duniawi. Tu bahaya tuan-tuan. Bila orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang seumpama ini, tujuan dan matlamatnya ialah kerana keduniaan. Memang dia dapat perkara dunia tu, tapi pahala di sisi Allah tak dapat. Tak layak pun nak dapat. Yang disebut oleh Nabi lah, hadis ni sumbat diseret dalam neraka tuan. Hina tak hina? Ni dia kata penunggang agama. Kenapa? Kerana dia melaksanakan apa jua tuntutan agama bukan kerana Allah. Yang keduanya, benda ni yang menjadi pantang sangatlah bagi Allah. Kita ada juga pantang juga bagi kita kan. Pantang betul lah korang buat kat aku macam ni. Pantang bagi Allah. Orang manusia menipu Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebutlah hadis ni, kazabta. Kamu tipu. Sebab Allah tak suka ditipu. Allah tahu tuan apa yang manusia buat. Kan? Akhirat nanti kita ni akan dipersaksikan dengan segala tubuh badan kita ni. Mulut cuba berbohong, tapi tangan akan berkata-kata, kaki akan menjadi saksi. Kiri kanan kita ni ada roket atid yang mencatat apa benda yang kita buat. Buku amalan kita akan dibentangkan di hadapan Allah. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Tapi nak menunjukkan Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha adil, maka dipersembahkan bukti-bukti dan segala saksi-saksi. Kita tak boleh nak temberang lah. Kita tak boleh nak kelentong lah. Dunia boleh kelentong. Oi, dunia ada kaki temberang. Depan Allah berani nak temberang. Berani nak kelentong Allah. Bila Allah Ta'ala kata kazabta, seret dia masuk neraka, baru kamu tahu. Tak boleh nak buat apa tuan. Jangan jadi, ini benda yang jadi pantang bagi Allah. Nipu ni. Sampai Allah Ta'ala kata, kalau kamu buat satu amalan kerana manusia, pergi minta pahala pada manusia tersebut. Pergi minta pahala pada makhluk tersebut. Dia mampu kan nak bagi pahala pada kita? Tak mampu. Aku pergi surau semayang jemaah ni, ajar tayang kat pak mentua, menantu paling alim. Akhirat nanti tuan-tuan pergi minta pahala kat pak mentua tuan-tuan. Pergi minta ke dia. Pak, minta pahala sikit. Hari tu pergi surau nak tunjuk kat pak lah. Mampu. Dia sendiri pun dia pun perlukan pahala dia. Manusia tak mampu nak bagi. Seperti mana yang Allah Ta'ala nak bagi segala bentuk ganjaran. Tiba-tiba kita buat satu benda kerana manusia. Manusia tak boleh buat apa. Oh, nak tunjuk hebat dia. Pembesar ni datang, menteri datang, YB datang, ni datang. Oh, dia apa? Dia bagus hebat. Tak, dia buat kerja kerana manusia. Buat kerja kerana Allah. Kan? Kita ada, walaupun orang yang dekat dengan kita, isteri buat kerja kerana Allah, suami buat kerja kerana Allah, anak-anak buat kerja kerana Allah. Barulah kita disayangi oleh semua orang. Kerana kita buat kerja kerana Allah. Nampak? Allah yang nak bagi ganjaran pada setiap amalan yang kita buat, bukan manusia. Kita zikir, baca Quran, sedekah jariah, buat kerja-kerja Islam, buat kerja-kerja kebajikan. Siapa nak bagi pahala? Allah. Bukan manusia. Jadi jangan kita silap dalam perhitungan kita bila kita beramal, tuan-tuan. Hadis ini mengajar kita supaya menjadi orang yang ikhlas dalam setiap amalan. Lillahi ta'ala. Barulah amalan kita diterima oleh Allah.
barulah kita ni layak masuk syurga Allah. Jangan sampai kita dihina oleh Allah Ta'ala tuan-tuan di atas kebaikan-kebaikan yang kita buat, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis ini. Naya sungguh. Bila mana buat benda baik akhirnya masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan. Allah Ta'ala betulkan niat kita dalam kita beramal. InsyaAllah Ta'ala sampai kita mati pun segala benda yang kita buat ini lillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah tuan-tuan, pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, mudah-mudahan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwalin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim